tutup tuan-tuan cerita tu, sambung kitab kita. Nah, bukan lebih lama, 40 minit saja. Tang mana kita muslimat? Muslimat muka surat 50 50 ya. 49. Nak uji tu ingat ke tak tuan? Tajuk mana? Aurat manusia. Baik. Tuan-tuan bos sekalian, sambung balik kitab kita nah, Idaman Penuntut. Ni kitab kita. Muka surat 49. Tuan-tuan, dia atas sekali tu. Kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, dalam perkara menutup aurat pula ada beberapa masalah. Itu sambungan cerita. Tuan-tuan mesti ingat punya tajuk kita berbincang syarat sah sembahyang. Syarat yang wajib ada untuk supaya sembahyang kita tu sah, tak batal. Maka syarat tuan ada 6 belaka secara umumnya. Dan terakhir tuan ialah tahu cara sembahyang. Abang ada hari tu. Kena mengaji cara sembahyang, tahu cara sembahyang, hak mana wajib, hak mana rukun, hak mana syarat sah, yang mana tenda sunat, yang mana tak buat tak apa dan sebagainya. Ikut muka surat 48 tu, syarat yang nombor 6 tu, syarat sah sembahyang kena tahu cara sembahyang, rukunnya dan sebagainya. Mafhum sebalik, kalau tak tahu, kalau tak belajar, pi sembahyang juga, bimbang takut tak sah. Ustaz berani kata lagu tu nah, bukan saya kata, kitab abang. Kitab kata syarat sah sembahyang tahu cara sembahyang. Tahu cara sembahyang, syarat sah sembahyang. Faham cara kita kampung ni, kalau tak tahu cara sembahyang, adat kata tak sah lah. Tapi dia bukan mesti, dia ada pecah-pecah dia. Tuan-tuan. Jadi paling kurang pun orang yang tak belajar bab sembahyang ni, kalau dia pergi celapak sembahyang juga, kita perhati zahirnya daripada salam, daripada awal takbir sampai salam nampak komplit, tapi tuan-tuan, dia buat tu atas kerana apa? Wajib buatkah rukun ataupun tak buat tak apakah, lagu mana? Faham kita ni? Itu boleh beri kesan perubahan pada hukum sembahyangnya, sah ataupun tidak. Tuan-tuan tahu no, sebelum kita buat sesuatu amalan, wajibnya ialah belajar buat benda tu, ilmu tentang dia, teori dia. Sebab itu tak pelik tuan-tuan, nak pergi ke Mekah je kursus 5-6 bulan. Hari Jumaat ajak mana tak mau dah awak. Pagi ni kursus haji dia kata. Contoh. Dekat-dekat nak pergi haji. Oh tak boleh pergi Sabtu ni, tak boleh sebab apa? Nak pergi buat kursus haji perdana. Di mana tu? Di Kubang Pasuk. Hari ni dia kata Kaabah pun ada hari ni. Di Kubang Pasuk. Depa main Kaabah olok-olok lah, replika tu. Pasal apa? Nak bagi ilmu tentang haji. Awak pasal kalau tak belajar haji tuan, bimbang pi Mekah pi saja. Awak ustaz dah tak tahu hak rukun wajib niat lagu mana, takut naya. Sebab tu kita kata wajib belajar haji bagi siapa nak pi buat haji. Maka guna kaedah yang sama, wajib belajar sembahyang bagi siapa yang nak sembahyang. Kerana takut kalau tak belajar, tak tahu cara sembahyang, maka bimbang sembahyang tidak sah. Tuan-tuan, lagu tu lebih kurang.
Dia tak macam kek gula hangit tuan, senang. Kek gula hangit tu, gula hangus, orang panggil kek gula hangit. Syaratnya hitam je tuan. Kalau duk putih tak jadi. Tak payah tuan, kacau tepung, gula tauk dalam tu dia punya oven, biar lama lagi bagus. Sebab kek gula hangit tuan tak kalut. Lagi hitam, lagi clear, lagi hangit. Nah abang kata, tak belajar pun tak apa. Senang jadi sebab kek gula hangus. Masa sembahyang wajib belajar. Dalam huraian syarat asas sembahyang ni, guru kita dia ulah balik tentang syarat sahnya tutup aurat. Tutup aurat. Tutup aurat kaum sekalian antara pusat dan lutut bagi orang lelaki. Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan zahir batin bagi perempuan. Maka wajib ditutup. Dengan dua syarat. Syarat pertama, jangan tuan nipis sampai nampak warna kulit. Syarat yang kedua, tutup kawasan aurat, jangan selak. Dua tu. Adapun sendat longgak tak syarat ketiga sembahyang. Ini dah abang dah hari tu ni. Untuk sembahyang sah baik lelaki perempuan, yang penting tutup kawasan aurat. Yang kedua, jangan nipis sampai nampak warna kulit. Adapun nipis, adapun longgak ketat tak syarat. Semayang, tuan-tuan semayang. Cerita semayang lah. Tuan-tuan pakai baju hak orang duk berenang lah. Menyelam, snorkeling. Tuan-tuan, pakai hak tu sendak mendak tuan. Pakai semayang cukup. Kawasan aurat tutup. Kompom jawapannya sah. Maksud saya lah. Itu semua pakat faham. Baik, cuma Tok Guru kita nak beritahu ada beberapa isu tambahan, iaitu sekiranya seseorang itu tidak mempunyai kain langsung atau sebagainya untuk menutup aurat. Orang kata apa? Dia ni susahnya ustaz, selai kain pun tak ada. Bahasa lagi kesian, sorak benang pun tak ada. Bahasa kampung teruk lagi, dogoi. Dia ni ustaz susahnya dogoi. Awak dogoi tak ada apa langsung. Kau tutup ke depan pun tu tak lepas. Tutup tapak tangan je. Telefon pada main tak ada rumah dia babang tu lah. Babang susah dia. Apa isu yang pertama? Tak ada pakaian langsung. Ada kain untuk itu, untuk tutup aurat. Tetapi kain hadu ada tu pula kena najis. Hendak dicuci, ayak tak ada. Dia ada kain pelekat selai. Hapsaka ayah dia mati tu ni. Hak tu yang ada, baju pun tak ada, jumpa pagoda tak ada, tangan sakuk tak ada. Kain pelekat selai tu ya ada. Masuk waktu sembahyang, dia ambil wuduk. Nak sembahyang, tengok-tengok tik cicak ada. Di kain pelekat yang selai-selainya tu. Maka najis tak? Najis ke tak? Tak ijak najis tak? Berarti ijak najis, kena kain pelekat namanya mutanajis, jadi najis. Kalau kita sengaja pakai tuan-tuan dan keadaan macam tu, kompon sembahyang kita tak sah. Pasal apa? Sebab ada najis di pakaian kita. Dia ada selai tu je. Nak pergi basuh, tak ijak, ayak tak ada. Ayak tak ada tuan macam-macam lah. Ayak tak ada sungguh kering kontang macam di padang Sahara tu, padang pasir. Ataupun ayak ada tapi bil tak banyak, potong main tuan dekat 2 minggu lah. Ayak tak ada juga. Maksud saya lah. Tuan-tuan. Yang ketiga keadaan seseorang itu dalam jil, penjara, dan di merata-rata lantai jil tadi ada najis. Sedang dia ni mempunyai sehelai kain sahaja.
untuk dijadikan sebagai sejadah. Kalau dia pakai mayang atas najis, kalau dia buat sejadah dia dogoi. Apakah jawapan kepada tiga isu tadi? Pasal nak saya abang ni ada tiga isu. Nak settle lagu mana? Isu ni bersangkut dengan kes tuan-tuan, pakaian tutup aurat ketika semayang. Isu pertama, orang ni tak ada pakaian langsung walaupun selai kain. Nah, telanjang bulat. Orang nombor dua, kain ada selai tu saja. Nah, hak lain tak ada. Kain selimut ke, kain kebak ke, kain tolak ke, kain batik bini, tak ada. Dia bini pun tak ada. Maka kain yang selai ni bila nak semayang ada tik cicak pula dah. Nak basuh tik cicak di kain tu ayak pun tak ada. Tuan, dua. Yang ketiga, orang ni duduk dalam jil, tempat yang terkurung. Ni contoh, jil contoh saja. Tuan, kita fiqahnya betul-betul sangat. Dia duduk dalam gua, duduk dalam tempat tuan-tuan, di tempat yang hanya dia saja yang ada, terkurung. Nak semayang, tempat terhad, lantai tak mana pun ada najis, kain ada selai. Kalau dia pakai kain tutup aurat semayang, sujud atas najis. Kalau kain dia bas jadah, dogoi. Syarat sah semayang, wajib tutup aurat. Dia pun mendengung, pening dia pegang besi menyara tu. Aku nampak lagu mana ni. Nak pakai kain, sujud atas najis. Nak buat sejadah, telanjang bulat. Baik. Apa jawapan dia? Tentu kedua tempat tu, apa tindakan kita masa nak semayang dan selepas tu? Jawapannya ialah, dengar. Dalam ketiga-tiga masalah tadi, hendaklah ia sembahyang bertelanjang dengan tak payah qada lagi pada masa akan datang. Yang tiga isu tadi, nak sembahyang tak payah pakai apa. Kawan nombor satu kompon sebab memang tak ada apa. Kawan nombor dua, kain selai dah tapi tericak dah, nak basuh yang tak ada. Mayang telanjang juga. Orang nombor tiga duk menyara, kain ada juga tapi lantai menyara tu najis, nak pitang kena keluar tak boleh, nak pergi syurau tak boleh, duk dalam menyara tu, tang mana pun ada najis. Kain ada selai, kalau hampak dogoi, kalau pakai sujud atas najis. Jawapannya tiga-tiga ni dia sembahyang telanjang. Orang tanya, oh Ustaz, sah ke tak? Pasal apa tanya sah ke tak? Pasal syarat sah sembahyang tutup aurat. Hak ni dogoi. Ni saya tak tahan masa dia rokok, tak tahan nampak terayun dia kata. Hak pegawai penjara dah bang. No? Baik. Satu, kita kata sah. Tanya pula Ustaz, semayang tu hak dia buat masa dia hak tadi dah, tiga orang tu hak yang tak ada pakaian tu, nanti esok tiba-tiba dia dikaya ke? Tiba-tiba orang bagi pakaian kat dia ke? Kan? Ataupun dia keluar penjara pakai bagilah kain macam-macam. Jadi dia nak kena qada balik tak semayang hari tu ni? Semayang zaman dogoi tu. Jawapannya tak payah qada. Sebab apa Ustaz? Kerana dia bukan sengaja tak tutup aurat tapi tak mampu. Ustaz, kalau kes ada pakaian yang ada ticak tu, boleh je dia pakai. Kita kata boleh dah pakai, tapi mayang tak sah. Sebab apa? Sebab kata ada najis. Nak basuh yang tak ada. Ustaz,
pakai pakaian ada cicak najis tidak sah sembahyang, betul. Tapi kalau dia buat sejadah, dia telanjang tak tutup aurat pun tak sah juga. Nanti dulu, hak mana berat, najis dengan telanjang? Saya tanya tuan, hak mana berat antara dua ni? Hak najis tu ke hak telanjang tu? Buka aurat, semayang, telanjang pula, dengan mayang pakai kain ada najis, mana lebih berat? Beratnya ialah yang ada najis. Tuan, beratnya ialah lebih berat yang kita kena ra'i, utamakan dia ialah yang ada najis. Maka jangan pakai najis, biar kita telanjang, semayang dan sah. Kerana kadang ulama kata apa yang bersangkut dengan najis lebih berat isu berbanding dengan yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu yang Tok Guru kita beritahu. Sekiranya ada orang hendak memberi kain sebagai hadiah, percuma. Tidak mesti ia menerimanya, kerana mengelakkan daripada kena bangkit. Tuan-tuan, tanda molek-molek bangkit tu. Ni Tok Guru kita bagi satu tuan kaedah yang cukup clear. Kau ni miskin, kain selai tak ada, baju tak ada, telanjang bulat, nak semayang. Orang tu kata, saya ni kesian kat awak. Awak nak tengok awak semayang tak pakai paskah, saya kan jiran dengan awak. Saya ni ingat, simpati lah. Saya nak bagilah hadiah ni. Nak bagi hadiah apa nama, kain selai, abang pakai semayang. Dia dah miskin, tak ada pakaian selai, tiba-tiba nak semayang, wajib tutup aurat, tiba-tiba tak ada kain, tiba-tiba ada orang nak bagi hadiah kain selai. Soalan kita, dia wajib tak terima kain hadiah tu? Tuan-tuan mendengar pasal apa? Tuan dapatlah kain banyak di rumah. Hak pakai pun banyak, hak dalam mesin basuh banyak dah, ada menyidai banyak, hak tak pakai lagi pun dah. Ada yang kotak plastik banyak lagi. Kita ni bukan kita beli setahun, pakai beri hadiah, tak apalah. Jadi soalan saya, orang yang susah, yang tak ada kain, walaupun selai, kalau semayang pun telanjang bulat, tiba-tiba ada jiran nak bagi hadiah kain selai, dengan kain itu dia pakai tutup aurat semayangnya, maka cantik. Maka soalannya, wajibkah dia terima kain tadi, hadiah kain tadi, untuk dia terima dan buat pakai semayang? Wajib terima ke tak hadiah tu? Tuan-tuan nampak logik akal? Wajib lah. Pasal apa? Kau dapat kain tutup aurat, dia tolak terima hadiah, mak dia sengaja untuk main telanjang. Walhal kata bagi hadiah free je, free of charge, tak kena bayar pun, walaupun COD. Contohnya dia melawak je. Jawapannya, tak wajib terima hadiah tu. Kita tepuk dahi. Pasal apa pula ustaz? Dia dah susah, selai kain tak ada, nak mayang dogoi, tiba-tiba orang bagi hadiah kain, dia tak wajib terima. Sebenarnya telanjang tak apa lagi dan sah. Wahai kita kata dia boleh je pergi terima hadiah tu, pakailah kain tu. Syarak kata tak wajib terima. Dan kalau disemayang juga sah. Tentu nak bagi alasan apa? Tunggu abang, takut kena bangkit. Kena bangkit tuan-tuan sekalian, bukan kena bangkit tamal, daripada kena bangkit. Dua makna tuan. Bangkit pertama, kena bangkit lah, ada orang bagi kain hadiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya.
Dia dapat long main. Berapa ni saja nak bagi benar sikit. Tak apa, tinggal. Main dah bakal itu ambil ni. Tuan-tuan, maksud saya lah. Tu kalau kena maklum, Pak Long kalau maklum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa ni? Ni maklum ni buat. Pak Long kirim benar sikit bagi kat chat. Tuan, apa tu? Orang kena mengkip ambil si tak boleh Dan dia pun tak erti bangkit dua berjalan api bukan begitu. Tuan selerak maklum tu. Nah, maknanya ketika nak ambil hadiah tu pun, tuan-tuan sekalian, akan adanya nampak. Ini faham pertama, tapi faham yang lebih jelas ialah takut kena bangkit, ialah takut kena ungkit. Bukan tak bangkit hak beri nampak aurat tu, itu tajuk kecil saja. Makna paling jelas kenapa dia tak wajib terima hadiah kain tadi, walaupun dia susah kain selai pun tak ada untuk sembahyang, kerana kalau dia terima hadiah tuan sekalian, takut kena bangkit, yang takut nanti kena ungkit. Kawan tu susah, kain selai tak ada, akhirnya kawan tu bagi hadiah, dia pun terima sembahyang, akhirnya dia keluar dengan kain tu, dia pergi jalan sana pergi sini tu, akhirnya dapat kerja bagi contoh apa semua, kemudian dia jadi kaya raya kan, niat kereta besar. Selisih kawan bagi hadiah kain tu, senyum pun tak, bagi salam pun tak, dia jadi lupa daratan sikit dan lautan. Maka kau tu kata, tak ingat susah kita yang beri kain kat dia. Nampak tak ni? Tak padan masa susah tu kita yang bagi kain kat dia sembahyang. Amboi senang nak kita buat tak nampak. Contoh hak tu tuan nak mengelak ungkit ni lah, maka syarak kata tak wajib terima. Boleh tapi tak wajib terima. Maksud tak wajib terima kalau dia sembahyang bulat, telanjang bulat juga sah. Itu maksud tak wajib terima tadi. Ini kau nak bagi hadiah free. Saya tertarik dengan cerita nama saya maaf sebutlah. Ini cerita bab semayang, bab nak bagi sah semayang, bab orang susah papa ke dana, selai kain tak ada, dia nak semayang telanjang bulat, tiba-tiba syarak kata tak wajib terima hadiah sebab takut orang tu ungkit di belakang tu, nak mengelak benar takut berlaku. Bagaimana zaman hari ni maaf sebutlah, zaman hari ni tuan, benda ni hadiah jadi mainan untuk dapat satu benda. Ni pakai dok kenal belakang hari dua ni. Nah, hak yang dah dijatuh hukuman tu jatuhlah. Hak yang nak bercara tak tahu salah ke tak lagi. Tapi dia sangkut benda-benda aku ni. Nak bagi sikit, suar sikit, bawah meja, atas meja, tepi, duit kopi, dan macam-macam nama. Okay ni. Hak ni tuan tak ada langsung niat dapat projek ni. Niat supaya dia tu sembahyang dekat selai je. Tak ada ni. Aku kesian dengar ayat mata meleleh tau. Awak, susah semua kawan tu. Awaknya, duduk dalam rumah tak terbit. Pasal apa? Dia takut orang kan? Bukan takut orang, tak ada pakaian. Awaknya, kau dia keluar pakai lari kita. Maksud saya tengok dia, saya belah kesian semua yang mata mintik pam-pam. Dia kata, maka saya ni nak bagilah kain dia hadiah untuk dia pakai sembahyang. Niat dia tu bukan projek kawan tu pun susah. Kawan tu pun susah, papa kata nak projek apa sangat. Cuma nak tolong. Syarak kata tak wajib terima pasal takut diungkit belakang. Apatah lagi tuan, hak memang pi sengaja bawa benda tu untuk dapat apa-apa buat. Projek ni duit tu, tanda duit ni lagi-lagi ya. Haram terus terima. Dia pun kata zaman lah ni hak yang salah, hak yang terima, hak bagi tak pernah kenal lagi. Zaman lah ni dia berkata. Dia berkata lah, saya tak kata.
Hak salah hak terimanya, hak bagi macam tak apa nak kena kita kat ni. Kita kata kau tak ada beri, lagu nak terima. Macam dah ni. Tuan, itu tutup buku lah, lah. Itu tajuk depa. Selesai. Tetapi kalau ada orang hendak meminjamkan kain, mestilah ia terima, kerana bangkit dalam perkara ini tidak berat. Bangkit tu terima, bukan bangkit berdiri nampak dogoi nampak awang tu. Masa bangkit ungkit. Kalau kes jiran nak bagi pinjam kain, dia susah, kain tak ada, hang ambil kain lagi, hang bagi balik, pinjam, bukan bagi terus nah, pinjam. Kalau ada orang nak bagi pinjam kain untuk dia semayang sebab dia ni tak ada kain, mestilah dia terima kain tersebut untuk dia pakai semayang. Kalau dia tak terima pinjaman kain tadi, dia semayang juga telanjang, tidak sah. Kenapa pula? Kalau ada orang nak beri pinjam kain, maka dia wajib terima untuk pakai sembahyang. Kenapa dia mesti terima kain pinjam tadi? Kerana kalau dia tak terima pinjaman kain tadi, sembahyangnya dogoi tidak sah. Maka mesti terima. Jadi tuan pun tanya, pasal apa pinjam mesti terima? Bila bagi hadiah tak wajib terima. Jawapannya kena bagi pinjam ni, tuan. Nah, kes nak ungkit tak berat. Pasal apa? Pasal dia bagi pinjam, ambil balik. Bukan bagi terus pun, bagi syak ya, sangat bagi balik kan. Dia duk claim kata aku tolong dia dulu, aku tolong dia, tak berlaku sebab bagi pinjam ambil balik. Nampak kono? Itu perbezaan isu dia, tuan-tuan sekalian. Baik, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Tu dia kata, jika tidak diterima pinjam kain tadi, dia sembahyang dogoi juga, nescaya tidak sah sembahyang hak tiga manusia tadi. Tidak sah. Kerana kes pinjam pakaian, ungkit di belakang tak terlalu berat. Nak ungkit pas sangat, kita bagi pinjamnya bukan bagi terus. Beza tuan-tuan sekalian. Beza. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-sawabi. Tuan, cukup setakat tu insya-Allah taala kita mendoakan tuan kepada Allah taala supaya kita semua dan seluruh manusia amnya diangkat daripada kita semua tentang wabak corona ini. Penegasan kita semua, corona ini tuan virus yang datang melanda manusia, bukan konspirasi siapa-siapa lah. Kita nak percaya hak konspirasi pun ikut sukalah. Cuma saya nak bagi tahu, ada orang tolak vaksin kerana dia kata pak tu buat penyakit, depa jual ubat. Depa reka virus, bagi orang kena ramai, depa jual ubat. Lalah depa yang kaya, ada yang duk percaya lagu tu. Saya buat contoh mudah aja. Benar tu dah ada. Saya tengoklah mai kok mana. Kita ni masa saya contoh bandingan, kita ni duduk dalam rumah. Kita dalam rumah, kita tuan perah menonggeng ke, kecewa ke apakah, tuan akhir ambil minyak petrol tuang penuh rumah. Tuang penuh rumah. Kan? Lepas tu ambil api cucuk. Nyala rumah tu. Pasal apa? Sebab apa? Sebab kita yang cucuk sendiri. Baik. Bila api dia terbakar, api dia bakar rumah tuan. Kita yang dalam rumah tu wajib dari keluar tak? Saya saja tanya apilah. Kita yang tuang minyak petrol, kita yang buah api menyala, rumah terbakar, kita dalam rumah tu. Nak kena gaya ada anak bini tu sekali. Wajib tak selamat diri ni? Contohlah bomba main. Nina, bomba tarik wayar tu, kita kata, BP lah. Daripada api betul apa? Dia cucu api sendiri. Habis tu biar mati api ya. Tuan, hukumnya dia wajib selamatkan nyawa. Bomba pun wajib padamkan api untuk selamatkan nyawa dia, walaupun dia cucuh api sendiri. Faham tak saya nak kata apa? Walaupun orang dakwa konspirasi ke apa ke virus ni nak buat sendiri apa-apa, bila dah ada tuan sebagai penyakit, tetap kita kena usaha setiap mengelak dan berubat. Itu teori konspirasi tuan tolak tepilah. Itu pun nesangkaan sahaja.
sangkaan sahaja. Pelik orang kita percaya tuan-tuan, ceramah orang yang tak Islam tentang konspirasi, tolak fatwa yang ada Quran dan Sunnah. Ni pelik juga tuan-tuan, pelik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursil wal hamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban hamdan bil alamin. Saya pun dah buat jamak takrim tuan, nak balik baling. Dia kena sebelum pukul 10.